أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak, iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan dia akan barang oleh Rasul, oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang didatang akan dia oleh Rasul ni daripada segala pekerjaan agama, iaitu seperti sembahyang dan puasa dan lainnya daripada bab muamalah, jual beli, bab munakahat, nikah kahwin, bab janayat. Ini pekerjaan agama yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islamnya adalah junjung. Junjung ni saya sebut dah kuliah terdahulunya. Junjung ni boleh pergi kepada mengerjakan, buat. Dan junjung ni juga boleh pergi kepada makna terima, akur, iakan. Ini perkara agama yang Rasul bawa datang. Kemudian kerjakan, tunaikan segala perkara agama dengan bahawa mengerjakan segala kewajipan agama dan meninggalkan segala larangan agama. Itu pergi kepada bahagian ihsan. Islam, iman dan ihsan. Walaupun dalam kitab Hidayatus Sibyan ni tak datangkan ihsan, Islam dan iman juga tidak didatangkan ihsan. Sebab ihsan adalah syarat untuk sempurna agama. Jadi kalau bicara agama, Islam dan iman, untuk sempurna agama, ihsan. Sebab itulah terkadang ada orang persoalan, kita duk cakap Islam, iman. Islam, iman. Kita lupa satu lagi, iaitu ihsan. Kan biasa-biasa cakap kan. Islam, iman. Orang Islam yang beriman. Lepas tu yang muhsin. Muslim, kita duk sebut semua kan. Muslim, orang Islam. Mukmin, orang yang beriman. Muhsin, jarang kita sebut. Muhsin. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Muhsin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kami membalas akan orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Tapi kita hanya Muslim, mukmin. Muslim, mukmin. Islam, iman. Tak sempurna ni, tak cukup agama seumpama tu. Ni dalam kitab Hidayatus Sibyan kita ni. Islam, iman. Ihsan mana? Dia pembicaraan agama, Islam dan iman. Pergi kepada nak comel agama, ihsan. Dia gitu je. Ada ni. Jadi kalau sebut kata Islam, iman, Muslim, mukmin, tak salah dah. Ada ni. Tak salah dah tu. Macam sinilah. Macam mana kitab Hidayatus Sibyan
hanya mendatangkan pendahuluan kita dengan pembicaraan iman dan Islam je. Tinggal satu, ihsan. Komponen agama, rukun agama 3, Islam, iman dan ihsan. Tiba-tiba kita hidayatus sibyan, tinggal satu, iaitu ihsan. Orang duduk berceramah pula, Islam, iman, muslim, mukmin, muslim, mukmin. Mana muhsin? Dia untuk sah agama, Islam dan iman. Untuk sempurna agama, pergi pada ihsan. Pada ni. Jadi kalau sebut kata Islam, iman ni, ni panggil apa ni? Orang yang ada agama. Ada agama saja nak pergi jadi molek lah. Molek tu ihsan. Molek tu ihsan. Tetapi setengah pandangan Islam tu buat dah. Di Islam ni menjunjung ni kita boleh letak makna mengerjakan. Jadi kalau Islam ni dengan makna mengerjakan, di situlah makna ihsan. Ada ni. Sekarang satunya terima agama secara zahir. Kalau orang bukan Islam, dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia terima dah. Islam lah dia ni. Dia mengucap pun bukan kita paksa pun. Sukarela dia. Kemudian dia faham apa yang diucapkan, bukan hanya cakap keluar di mulut tak jadi. Oleh kerana dia berkawan dengan orang Melayu ni, dia pandai sebut la ilaha illallah, dia pandai sebut tak jadi tu. Dia faham apa yang disebut. Sukarela disebut 2 kalimah syahadah. Mana apa tu? Zahirnya dia sudah terima Islam. Dia sudah terima agama. Orang Islam dia ni. Hati dia macam mana? Percaya ke tak? Tu bahagian iman. Hati terima ke tak? Kita hukumnya hati dia terima. Sebab apa? Sebab zahir dia mengucap. Kita letaknya hati dia terima. Tapi di sisi Allah, Allah maha mengetahui lah. Ada orang hanya mengucap 2 kalimah syahadah, bukan nak terima pun Allah dan Nabi, nak berkahwin dengan orang Islam contohnya. Ataupun kerana nak dapat bantuan contohnya. Kalau mengucap 2 kalimah syahadah akan dapat bantuan. Ada kat biasa ni. Mari pula agama lain, bawa bantuan, masuk pula agama lain. Mari pula hak Islam, masuk pula Islam. Ada kat biasa ni. Kadang-kadang masuk Islamnya 2-3 kali seorang-seorang. Mengucap 2-3 kali seorang-seorang. Lepas tu tulis dalam rekod, sudah dapat Islamkan seramai berapa orang. Lepas tu balik, mari orang lain pula, diturut orang lain pula. Pada ni. Hak bab hati hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya hukum zahir, dia orang Islam, dan kita letak dia percaya pada Allah dan Rasul. Gitulah. Kita tak boleh nak tambah pula. Ni Islam saja, ni iman tak ada, ni kisah nak berkahwin je ni. Jangan. Sebab dalam kita dah tahu. Pada ni. Kita hanya diperintah hukum hak zahir. Nabi SAW sebut, umirtu an ahkuma bizawahir. Wallahu yatawallas sarair. Nabi sendiri pun kata, aku diperintah oleh Allah hukum hak zahir. Hak dalam, hak hati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal Nabi diberitahu oleh Allah berkaitan dengan hati-hati seseorang. Tetapi tetap Nabi kata, aku hanya diperintah oleh Allah hukum zahir. Sama telah kita pula, kita hukum zahir je lah. Dia mengucap, insya-Allah dia percaya. Jangan kita duduk tomah mengucap nak berkahwin. Tak ada percaya pun tak boleh tu, kita hanya hukum zahir. Ada ni. Kemudian pergi satu laginya, laksanakan perintah agama, tinggalkan larangan agama. Jadi nak sah agama, Islam dan iman. Walaupun dia tidak kerjakan perintah agama, walaupun dia buat larangan agama, dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Tapi yang derhaka kepada Allah. Tapi terbatal ada agama dia, terbatal ada mengucap dia,
kerana tak semayang, tak puasa, berjudi, minum arak. Tak. Agama ni tak batal dengan dia meninggalkan suruhan, melakukan larangan. Itu bahagian ihsan untuk jadi comel agama. Mana kalau kita kata kok cukup 4 tapang. Faham cukup 4 tapang? Cakap orang tua lah. Cukup 4 tapang ni kalau kita kira kok segala segi kejahatan dia buat belaka. Tapi tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Dia mati fardu kifayah. Kena mandi, kena kapang, kena sembahyang, kena kebumikan. Fardu kifayah. Kalau tak ada orang cara, berdosa habis orang kampung tu. Dia ni cukup 4 tapang. Dia orang Islam. Islam apa lagi cukup 4 tapang. Selagi dia terima perkara agama, walaupun dia tidak buat perkara yang disuruh, dia tidak tinggal perkara dilarang, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Sebab Islam ni terima, kerjakan, pergi pada ihsan. Walaupun di sini dalam kitab ni Islam tu junjung ni boleh letak kepada mengerjakan. Sebab itulah bila Islam letak mengerjakan, kita nak faham molek pula. Islam makna buat. Tak buat batal Islam. Itu bukan ahli sunnah. Islam makna buat. Tak buat, Islam dia tak comel. Kena begitu. Islam makna buat. Boleh? Islam makna buat. Itu pandangan Taif tu. Pandangan Muktamad, Islam al-inqiyad wal-istislam. Itu Islam. Al-inqiyad ni patuh, akur, serah diri. Allah kata wajib, kita terima wajib. Allah kata haram, kita terima haram. Itu apa tu? Serah diri. Itu makna Islam. Terima apa perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang Islam. Takkan terima sahaja sembahyang perintah Allah. Takkan terima sahaja puasa perintah Allah. Laksanakan. Laksana tu ihsan. Barulah comel agama. Terima saja, laksananya tidak, Islam tetap Islam. Tetapi tidak sempurna, derhaka dia panggil. Ini nak kena letak molek ni antara dua ni. Walaupun dalam kitab kita ni Islam dengan makna junjung, mana kalau kita kata kok mengerjakan, tapi kena faham molek. Islam dengan makna mengerjakan itu pandangan Taif. Waqilal amal. Kata setengah ulama, Islam ni kerjakan. Tapi Islam makna kerjakan. Tak kerja, batal Islam. Bukan ahli sunnah. Itu khawarij. Tak kerjakan, Islam dia, Islam yang tak molek. Islam yang derhaka. Gitu. Kerana Islam tak pakar gitulah. Tapi Islam lah dianya. Hukum orang Islam. Jadi kalau Islam dengan makna kerjakan, tak datang ke ihsan pun tak apalah. Dia datangkan tiga-tiga. Islam, iman dan ihsan. Islam hanya terima secara zahir akan agama. Laksanakan, barulah pergi kepada ihsan. Dia gitu. Maknanya kalau kita hanya datangkan Islam dan iman, kalau orang yang berceramah ke, orang yang bercerita ke, Islam, iman. Islam, iman. Muslim, mukmin. Muslim, mukmin. Tak lengkap dia kata. Sebab tak ada ihsan. Lengkap agama, untuk sah agama dengan Islam dan iman, tapi tidak diceritakan ihsan untuk sempurna agama. Jadi ihsan ni untuk sempurna agama. Ihsan dengan makna buat baik. Asaman ihsan ni buat baik. Asal makna. Apa makna tu lurah bahasa Arab? Ihsan maknanya buat baik. Muhsin, orang yang buat baik. Muhsin nama orang tau. Muhsin. Ke tak ada nama orang? Ada kan? Muhsin. Muslim pun ada. Tahu? Muslim. Mukmin. Ada mukmin. Ada. Ada nama mukmin. Nama Muslim ada, nama Muhsin pun ada. Apa dia Muhsin? Orang yang buat baik. Itu makna dia. Ihsan buat baik. Muhsin orang yang buat baik. Buat baik dari segi agama,
Apa dia muhsin? Ihsan dari segi agama kita. Sebagaimana Nabi bersabda, anta'budallah. Itu dia. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Itu dia. Muhsin. Dia buat baik ini jangan pandang adat. Buat baik ni kena pandang syarak. Ada ni. Buat baik ke tak pandang syarak. Bukan pandang adat. Pandang adat macam mana? Mari seseorang lelaki ke rumah dia. Suami tak ada, tapi bini dia baik sungguh. Jemput naik, minum dulu. Tak tinggal duduk tanah. Itu bukan buat baik gitu. Suami kamu tak ada. Itu buat baik. Itu bukan. Syarak kata salah gitu. Tapi mungkin kita kata baik bini dia. Maknanya bukan kata biar duduk tanah kawan tu. Duduk tanah. Ni mak tahu rumah, cakap, layan molek, minum, makan. Sementara suami dia balik, baik. Waktu kita kata baik, syarak tak panggil baik gitu. Salah buat kerja gitu. Jadi kita buat baik ni jangan pandang adah. Pandang syarak. Mana buat baik hak syarak ni? Anta'budallah. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Ni hak Nabi kata, ihsan. Siapa muhsin? Orang yang mengabdikan diri akan Allah. Itu muhsin. Ihsan, mengabdikan diri akan Allah. Muhsin, orang yang mengabdikan diri akan Allah. Pada abdi, hamba. Orang yang menghambakan diri akan Allah. Mana hamba? Tuhan suruh, buat belaka. Hamba. Tuhan larang, tinggal belaka. Hamba. Itu makna mengabdikan diri. Mana kita mengabdikan diri akan Allah, hamba macam mana? Tuhan perintah, buat. Tuhan larang, jangan. Itu panggil ihsan. Mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa mengerjakan suruhan Allah zahir dan batin. Meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Kalaulah seperti mengabdikan diri akan Allah seperti, sebab pada zahir, perintah zahir sembahyang puasa buat belaka. Larangan zahir judi minarak tinggal belaka. Nampak macam mengabdikan diri akan Allah. Kita mengabdikan diri akan Allah, bukan mengabdikan diri kepada majikan. Apa panggil kan? Dia tu mengabdikan diri di syarikat tu puluh-puluh tahun dah. Dia panggil mengabdikan diri dah. Tak ada salah pun. Salah kata mengabdikan diri dengan company syarikat. Bukan mengabdikan diri tu, bukan mengabdikan dia macam kepada Allah Ta'ala. Itu hanya mengabdikan apa? Allah kerja, mana kerja betul-betul dengan company, dengan syarikat tu. Berpuluh-puluh tahun. Itu hak mengabdikan diri dengan company tu, hak zahir padang lah. Hati beci macam mana pun tak apa, sebab company dah tahu. Ada? Company, bos tak tahu. Tengok muka bos meluak dah. Tapi hak zahirnya, betul-betul. Betul-betul sungguh. Tak pernah pun apa? Langgar peraturan. Tak pernah pun suruhan kerja tu tak buat. Buat pula comel-comel dia buat. Tapi mengabdikan diri kepada syarikat, hak hanya nampak zahir, tak apalah. Janji kot luar comel. Tapi kita mengabdikan diri akan Allah yang khabir. Allah khabir. Allah yang mengetahui batin sebagaimana Allah mengetahui zahir. Itu Allah Ta'ala khabir, mengetahui batin sebagaimana Allah mengetahui zahir. Jadi mengabdikan dia akan Allah yang sebenarnya bukan hanya zahir, serta dengan batin. Barulah mengabdikan diri sungguh. Kalau semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi ikhlasnya tak ada, syukurnya tak ada, tawakulnya tak ada, redanya tak ada, sabarnya tak ada, dia panggil berpura-pura. Sebab hanya buat hak zahir, nak suruh puji. Hak batin Tuhan tahu. Tak buat hak batin. Itu panggil bukan mengabdikan diri akan Allah, sebab Allah Ta'ala tahu zahir batin. Allah Ta'ala perintah zahir, Quran. Aqimus salah, Quran. Diri oleh kamu akan sembahyang. Falyasumhu. Itu perintah puasa, Quran juga. Washkuru, perintah tu. Bersyukur oleh kamu. Wasbiru, bersabar oleh kamu. Al-Quran. Fatawakkalu, dan tawakul oleh kamu. Quran.
Sama je, Quran yang sama. Tapi hanya buat zahir batin tak buat. Itu bukan mengabdikan diri akan Allah. Larangan zahir tinggal, larangan batin. Riya, ujub, takabur, dosa besar belaka. Kabair, dah panggil dosa besar. Berjudi, dosa besar. Minum arak, dosa besar. Riya, ujub, takabur, dosa besar. Hasad, dosa besar. Tinggal dah hak batin. Kalau tinggal zahir saja, bukan panggil mengabdikan diri akan Allah. Itu ihsan, muhsin. Dengan bahawa mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhsin inilah syarat untuk Islam, iman agama kita tu jadi comel, jadi sempurna. Apa apa? Sempurnalah agama. Nak dapat ketinggian agama pula, tu wajib sunat cerita makam lah pula tunya. Kita nak cerita sempurna agama dengan Islam, iman dan ihsan. Ihsan adalah mengabdikan diri akan Allah. Apabila mengabdikan diri akan Allah, dia ada pula ketinggian. Mana ketinggian? Nabi kata, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ni hadis ni patut kita ingatlah juga. Ke macam mana? Hak hadis panjang. Jibril AS tanya Nabi, akhbirni anil Islam, cerita akan daku yang Muhammad berkenaan dengan Islam. Nabi pun jawablah rukun Islam yang 5. Kemudian akhbirni anil iman, cerita akan daku yang Muhammad berkenaan dengan iman. Nabi pun jawablah ke-6 rukun iman. Akhbirni anil ihsan, cerita akan daku yang Muhammad, apa di ihsan? Nabi pun jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ni kadang-kadang ada orang letak dalam frame. Dia frame kan tak? Dia ada. Saya pernah tengok. Mana memang kalau tengok tu beli kedai lah, ataupun dia tepah kos tu tak tahulah. Tapi kalau tengok tu macam beli kedai, kemungkinan dia pergi tempat-tempat tu berkali dia tempoh tak ya? Mungkinlah. Tapi ada dia datangkan ihsan tu. Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan adalah anta'budallah, itu ihsan. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Bila mengabdikan dia akan Allah zahir dan batin, kewajipan-kewajipan dilaksanakan, larangan-larangan ditinggalkan, maka sempurna agama. Islam, iman dan ihsan. Nak dapat ketinggian agama ni, pergi kepada wajib sunat dah lah. Hak sunat tu, hak wajib tetap dah. Ada cerita dah wajib ni. Sunat, semayang ratus-ratus rakaat apa semua. Maknanya membaca Al-Quran 2-3 hari khatam, seminggu khatam. Ni mana memperbanyakkan amal sunat. Puasa sunat laginya, berzikir, berselawat laginya. Jadi wajib sunat apalah cerita bab maqam, kedudukan, ketinggian dalam agama yang sudah sempurna dengan Islam, iman dan ihsan. Nak sah agama, Islam dan iman. Nak sempurna agama, lengkapkan dengan ihsan. Nak dapat ketinggian agama, dia peringkat lah. Ketinggian agama tu Nabi kata, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah engkau melihat akan Allah. Ini apa dia? Dia panggil maqam musyahadah, maqam aulia, maqam para sahabat. Beribadah seolah-olah melihat akan Allah, sebab mereka melihat akan Allah dengan basirah. Syuhud akan Allah dengan basirah, mata hati yang tidak ada melainkan hanya ada Allah. Ini maqam aulia, maqam para sahabat. Tidak ada di hati melainkan hanya ada Allah. Kita ni di hati kita bukan kata penuh dengan selain daripada Allah. Faham tak? Selain daripada Allah. Kita nak detailkan apa dia selain daripada Allah. Tak payah detail dah. Selain daripada Allah, dengan kehidupan kita, makan minum kita, gerak diam kita, itu ini dengan harta benda kita, dengan keluarga kita. Salah ke? Tak salah tu. Sebab tu di luar kopak yang kita nak buang macam mana?
Nak buang tu boleh pergi hospital, bedah buang hati. Jangan pakai betul benar tu. Buang hati mati nah. Mana tu memang tak ada salah kitanya. Kita bukan masalah di hati kita penuh dengan selain daripada Allah, dunia panggil tu. Berat kitanya sifat kecelaan pun duduk di hati kita. Hak ni. Hak ni hak kewajipan kita nak kena jaga. Jadi kalau sifat kecelaan masih lagi duduk di hati kita, ihsan tak ada lagi. Ihsan tak ada lagi. Makna apa? Ketinggian agama tak sempurna lagi Sebab apa? Sebab ihsan pun tak ada lagi. Sebab apa? Di hati kita ada lagi sifat-sifat kecelaan, riak, ujub, takabur. Hak tu dulu hak wajib kepada kita ni. Mula-mula pergi kepada nak menghilangkan, dia panggil aghyar, selain daripada Allah di hati. Ni kurniaan Allah. Hilang selain daripada Allah di hati ni dengan apa? Dengan semai sunat ratus-ratus rakaat tadi lah. Dengan baca Quran 2 kali khatam sekali tu lah. Amal sunat akan menipiskan, menghakiskan selain daripada Allah yang bertapak di hati kita. Ni tak nak buat ni, hak ni atas kurniaan Allah. Dia semaya sunat ratus rakaat, belah-belah tahun, puluh-puluh tahun. Akhirnya Tuhan pun lenyapkan di hati dia. Tidak ada, melainkan hanya ada Allah. Itu dipanggil maqam musyahadah, maqam aulia yang dibicarakan dalam kitab-kitab hikam. Bicara maqam ni lah, bukan suruh kita buat. Nak buat Allah tak boleh kitanya. Bukan kata hati kita penuh dengan makhluk selain daripada Allah. Hati kita penuh dengan dosa. Waktu tak ada bicara waktu sebenarnya. Sebenarnya kita duduk mujahadah waktu lah bahagian kitanya. Tapi orang ni dicerita tinggi-tinggi je, dia khoyar, jadi lupa tanggungjawab dia yang sebenar. Kan tak? Dia lupa tanggungjawab dia sebenar. Dia duduk khoyar hak tinggi-tinggi. Tanggungjawab sebenar tak selesai pun. Macam orang duduk main dengan kaya seking kipak kaya tu lah. Kaya. Anak bini makan pun tak cukup. Tapi khoyar dah. Dengar cerita kaya gitulah juganya. Dia kena ada peringkat. Sebab itulah kita ni kalau kita belajar molek asas-asas, kita insaf diri lah. Kita peringkat lah. Peringkat nak jadi selamat. Ketinggian ke apa kau tu atas susunan Allah Ta'ala lah. Tapi kalau duk main tangga tu dok sedap cerita lah. Kalau bunyi tinggi-tinggi, sedap cerita. Kita nak perbaiki diri ke nak sedap cerita? Kita belajar asas-asas ni nak sedap cerita macam mana? Kita belajar asas-asas ni, timbul takut yang sebenar-benarnya kena imbang pula dengan harap. Sebab kalau kita belajar betul-benar hal kita ni, takut semata-mata reboh lalu kita. Dah banyak benda yang kita tak ada. Banyak benda yang kita salah. Tapi belajar asas lah. Belajar tinggi-tinggi tu hebat belakalah kitanya. Tengok orang tu kelin dengan akuah mata je. Orang tu duk ngaji bab ai mutlaq, ai musta'mal. Kita makam tinggi dah dengan Tuhan. Tu gitu je lah, faham-faham lah orang pesen ni. Tapi kita ngaji asas ni, kita insaf diri, kita kenal diri. Memang akan jadi takut sangat-sangat kitanya. Tapi kena imbangkan dengan harap, rajat. Yang dah ni. Lepas tu dalam kitab penuh bagi hati, nanti kita akan masuk bicara sifat 10 sifat kepujian nanti. Dia akan bicara takut akan Allah. Tapi dia akan letak pula di situ imbangan dia harap akan rahmat Allah yang luas, keampunan Allah yang luas. Mana kena letak dua tu. Sebab kalau tidak, takut semata-mata, akhirnya kita putus asa. Kalau ikut ngaji gitu tak ada bahagian dah kitanya, pakai neraka sudahlah. Ni. Jadi putus asa. Tu tercela pula, tu salah. Lepas tu macam mana ni kita banyak salah? Betul lah. Kita bertaubat dengan Allah, belajar bertaubat. Lepas tu kita harap akan rahmat Allah yang luas, keampunan Allah yang luas. Tapi kena dua-dua kena ada lah. Kalau harap semata-mata tak takut langsung, jadi meta. Ada meta? Kalau takut sangat-sangat jadi pondang ke mana? Dah lah gitulah, lebih kurang layak dianya. Kalau takut sangat jadi pondang. Baru pondang. Nak gerak pun tak berani. Pondang. Tapi kalau berani sangat, harap sangat, tak ada takut, meta
mata jadinya. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Orang bunuh satu orang pun masuk syurga. Pelacur pun masuk syurga. Dah kita ni bunuh orang mana, pukul orang pun tak pernah. Ada ni. Jadi kita ni memang ada apa dah. Allah Maha Pengampun, kita ummah Nabi SAW. Hak rahmat Allah, hak keampunan Allah tu syafaat Nabi macam mana pula? Syafaat Nabi pula. Syafaat Nabi pula, kita ni ummah Nabi kan. Jadi lebih sangat harap akhir jadi mata. Jadi rasa aman, lega, rasa sentosa. Tu salah pula situ. Jadi kena letak antara kita belajar asas-asas, kita insah dikenal diri, kita memang takut sangat-sangat, tetapi kita kena imbang dengan harap. Tambah kalau kita ni orang yang agak berusia, agak uzur dah, dia kena lebih harap daripada takut. Lebih harap daripada takut. Sentiasa harap akan rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi, dalam hadis kursi. Aku di sisi zon hamba aku dengan aku. Mana apa? Kalau hamba aku jangka aku ampun, maka aku ampunlah dia. Kalau hamba aku ni jangka, Tuhan dah ampun dah, aku tak ampunlah, Tuhan kata. Mana ni? Mana Tuhan kata, aku di sisi zon hamba aku dengan aku. Mana kalau hamba ni zon jangka, Allah Ta'ala mudah-mudahan ampun. Oh, tak ampun. Tapi kalau zon jangka hamba ni, gelak gambar dah, Tuhan tak ampun dah, Tuhan tak ampun. Gitulah. Maka kita kena zon lah, Tuhan ampun. Lebih kepada harap kalau kita kemudian dah. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umpama pelakon saja yang melakoni watak yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena letak molek, kena imbang molek situ. Sebab kita mengaji asas-asas fardu ain ni, memang banyak benda lah yang bahagian kitanya. Bukan nak cerita bab ketinggian. Nak jadi iman kita ni, keenam rukun iman, terutama sekali rukun iman yang keenam ni solid sungguh-sungguh. Situ. Lepas tu ihsan kita ni, pengabdian diri kita zahir batin ni. Hak ni pula ni. Hak nak jadi sempurna agama, nak jadi agama molek. Nak cerita bab ketinggian, hak akan annaka tarahu tu, seolah-olah engkau melihat Allah, itu maqam aulia. Hak ni cerita-cerita hak dalam kitab-kitab haqiqah. Kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kita tak sampai maqam musyahadah, basirah kita tidak melihat Allah. Basirah kita ni hanya melihat makhluk. Mata melihat makhluk, hati makhluk lah. Mana ni? Adapun hak maqam musyahadah, mata melihat makhluk, basirah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan lakon tu. Bukan lakon. Hak lakon ni nyakit hak lakon tu Allah. Sebab apa? Mata melihat makhluk, basirah melihat Allah. Lepas tu Allah belaka dibubuh. Tu boleh punah agama tu. Dia lakon. Ada ni. Jadi hak ni orang yang tidak ada di basirah, di mata hati malaikat Allah, maqam aulia. Bandingan ginilah. Hak ni biasa tu buat bandingan. Di hati dia hanya ada orang puang tu, jadi hati dia. Tapi tu gue sebab misal orang puang, orang lelaki gila orang puang. Orang puang dia tak gila orang lelaki macam tu. Sama je tau. Tapi biasa tu gue misalnya dia gila kepada seorang perempuan. Sama je tau. Bukan kau lelaki saja. Maknanya dia gila kau puang tu. Maknanya daripada jauh nampak atap rumah tu, nampak dah kau puang tu. Faham tak tu? Bukan orang puang tu nerak atas atap rumah. Bukan gitu. Tapi oleh kerana di hati dia hanya ada orang perempuan tu, tengok atap rumah, tengok tangga ke, tengok dinding ke, tengok pakaian yang tengah diampaian ke, tak nampak pakaian. Dia nampak tuan. Tapi orang lain kata, mu ni gila ke? Tu baju bukan tuang dia tu. Ada. Sebab orang ni hati dia tak ada dengan tuang baju tu. Hak ni gila dengan tuang baju tu. Dia nampak baju, nampak tuang. Jadi dia nampak makhluk, pasal nampak Allah Khalik. Ni cerita pembandingan gitu je lah. Ada ni.
Dia buat kerja apa pun, nampak macam makan, minum, bersembang apa semua. Hati duduk mana? Hati dia kata makan tak apa? Tak kenyang tu, tak kenyang apa, sedawa dah kenyang apa sebab hati duduk mana? Dia bercakap dengan orang ni, dia bercakap orang, tapi hati duduk mana? Gitulah. Seolah-olahnya. Jadi hak kata basirah memandang Allah tadi, tidak ada di hati mereka, hanya ada Allah. Itu maqam aulia. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Bila engkau tidak melihat Allah dengan basirah, engkau sentiasa memperingatkan diri engkau Allah melihat akan dikau. Dipanggil maqam muraqabah. Ni yang kita nak kena latih. Kita sentiasa memperingatkan diri kita Allah melihat kita zahir dan batin. Hak kita, hak bagian kita ni, memperingatkan diri kita Allah melihat kita zahir dan batin. Kita semayang, Allah bukan hanya melihat hai'ah semayang kita, Allah melihat hati kita ke mana. Begitulah. Allah hanya bukan melihat zahir, Allah melihat kita sampai ke batin. Itu panggil maqam muraqabah. Kerana hilang maqam muraqabah inilah kita kadang-kadang ada orang molek, orang tak molek. Sebab apa? Kita lupa Allah sentiasa melihat akan kita zahir dan batin. Ini hak bahagian kita. Mengabdikan diri akan Allah, kita memperingatkan diri kita Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Untuk dapat dalam beribadah tu biar sempurna zahir dan batin. Itu nak panggil apa? Nak jadi sempurna agama Islam, iman dan ihsan. Hak ketinggian itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak sah agama Islam dan iman, nak sempurna agama, pergi kepada ihsan. Walaupun dalam kitab kita tidak datangkan ihsan, sebab Islam tu sudah pergi kepada menjunjung, mana boleh letak makna mengerjakan. Walaupun ini pandangan daif sekalipun. Pandangan muktamad, Islam dengan makna terima, serah diri, segala-gala perkara datang daripada Rasul, terima belaka. Benda tu benda gaib, terima. Jangan engkar. Benda gaib, Nabi bawa datang, cerita bab malaikat, terima. Cerita bab akhirah, terima. Zahir, itu orang Islam. Percaya hati, itu iman. Ada gitu. Dia ada 3 situ, Islam, iman dan ihsan. Jadi hak takrif Islam ni boleh gila dua makna lah. Junjung dengan makna kerjakan, ataupun junjung dengan makna terima pun boleh. Terima, kerjakan, pergi kepada ihsan. Ini ketakrifan dia lah. Terdahulu bicara bab takrif iman, ini bicara bab takrif Islam. Dia pun susuli pula dengan dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Kemudian didatangkan rukun Islam ada 5 perkara. Hidayatus sibyan. Mokcik ngaji benda mokcik, rukun Islam. Rukun Islam. Budak umur 5-6 tahun tu ngapa? Kita hak rukun Islam, rukun Islam. Dia satu rukun tu nak sah dia setakat mana kita percaya, bukan hanya hafaz. Apa makna kita beriman dengan Allah? Panjang cerita tu. Kita beriman dengan Allah tu duk ngaji sifat 20 tu. Sebab apa? Untuk mengenal Allah dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun ngaji sifat 20. Panjang tu. Bukan hanya beriman dengan Allah, Allah ada gitu je. Allah kuasa Allah ni setakat mana? Buat langit, buat bumi, buat langit, buat bumi je. Patut berlaku sepanjang masa sekarang ni, Allah tak buat dah. Tu tak panggil kuasa, kita panggil lemah. Nak ngaji pula Allah yang bersifat kudrah ni, kudrah Allah tu setakat mana? Perbuatan dia berlaku, hak berlaku. Waktu bola kita berpegang Allah ni, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Perbuatan Allah berlaku. Makhluk lemah, faham tak lemah? Bukan lemah dengan makna hanya tak lewat langit bumi. Lemah, gerak diam pun Allah yang buat. Tu panggil lemah. Kita lemah ni gerak diam kita sendiri. Lemah maksud apa? Nak akak benda berat lemah nak akak. Tak boleh tu, kena tu pakai mesin.
Dah, lemah kitanya. Apa yang berlaku? Kesemuanya perbuatan Allah. Itu lemah. Dia panggil nak kenal Allah, nak kenal diri. Tiba-tiba kita ni hanya lemah pada perkara besar-besar. Hak kecil-kecil, hak kita juga. Maknanya kita Tuhan juga, Tuhan kecil. Yalah sebab Khalik yang menjadikan hanya Tuhan. Menjadikan apa? Menjadikan gerak, menjadikan diam, menjadikan berkelip mata, menjadikan bergerak nadi, menjadikan organ berfungsi. Khalik hanya Allah. Tuan tanya dah kan, hal min khalik ghairullah? Adakah khalik selain Allah? Tak ada. Allah saja khalik. Allah yang menjadikan. Bukan menjadikan melahirkan kita saja. Saat berlaku pada kita ni, gerak dia ni makhluk Allah. Bukan tubuh kita saja makhluk Allah. Gerak diam kita makhluk Allah. Bergerak nadi kita makhluk Allah. Berkelip mata kita makhluk Allah. Lepas tu kita, lemah. Lemah setakat mana? Lemah. Tak ada apa sekarang. Atau baru kenal lemah kita macam mana. Ni dok lemah kita daripada perkara tertentu saja. Gerak diam kita sendiri. Panggil kuasa dah tu. Tuhan dah tu. Ni pegangan ni. Ada ni. Percakapan tak salah lah. Saya tu, saya ni, saya buat tu. Tu cakap asbab. Di hati pula tak ingat pun Allahnya ingat kita. Hati orang awam tak ada salah pun. Tak sudah genung-genung lah. Gerak diam kita. Bangun duduk kita. Percakapan kita yang buat. Tapi pegangan kita tetap dah. Semua tu datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Beriman dengan Allah. Tu hak rukun iman. Hak budak-budak belajar tu, hak tu hanya hafal sahaja. Kita kena faham molek lah. Hak berkaitan dengan rukun iman, kemudian rukun Islam. Wallahu a'lam. Dia belajar berat-berat ni, kita kena banyak kembali kepada Allah. Tidak tadilah kita akan jadi lemah, jadi tak ada harapan. Kita balik kepada sekalian adalah datang daripada Allah. Kita wajib redha. Payah sikit bagian kita, kita redha, kita sabar. Mudah sikit bagian kita, kita bersyukur. Gitu je. Kita belajar, payah satu hadah. Lepas tu nak amal pula banyak perkara nak kena perbetulkan balik. Kita redha lah. Kita bersyukur kerana Tuhan buka jalan kepada kita. Payah je kita redha, kita sabar. Kewajipan kitanya buat asbab, belajar. Yang dituntut kita belajar. Bukan dituntut kita pandai. Hak tuntutan atas kitanya talabul ilmi. Tuntut ilmu, Nabi kata faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu, bukan berilmu. Tuntut ilmu, cari ilmu, belajar tu hak menjadi kewajipan kepada kita, hak asbab. Lepas tu kita belajarlah betul benar. Tuhan qadakkan faham, alhamdulillah. Tuhan lambat qadakkan kita faham, kita sabar dan kita usahakan sampai ke mati. Mati kita dalam belajar amal, belajar amal. Tapi bila kita belajar ni, pemahaman kita tak berapa nak lekat molek, amal kita pun terkadang tak jadi molek. Sebab nak betul amal, nak molek amal, kena fahamlah apa yang kita belajar. Barulah boleh betul amal, boleh molek amal. Jadi apabila kita fahamnya kurang, maka kadang-kadang kita perbaiki diri pun jadi kurang. Kesalahan kita ketika belajar dimaafkan. Gitu je lah. Kesalahan kita di dalam belajar dimaafkan. Tapi belajar fardu ain yang belajar lain. Sebab kita tak lepas fardu ain, kita kena fokus kepada fardu ain. Tapi dalam kita belajar fardu ain, oleh kerana Tuhan tidak qadakkan pemahaman, maka masih lagi banyak kesalahan kita dalam amal, maka dimaafkan sebab salah dalam belajar ketika kita belajar ilmu fardu ain. Itu kelebihan dia. Janji kita belajar, buat sebab belajar hak ilmu fardu ain. Betul kita redha lah. Kita redha, kita kena perbanyakkan harap.
kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ni kitab Hidayatus Sibyan. Kalau hak Jawi ni muka surat 16. Baris yang kelima daripada bawah tak? Baris kelima daripada bawah tu, kalau hak Rumi tu syarat yang ke-21 tak? Syarat yang terakhir tu. Tu syarat yang terakhir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiadaan memaling akan dia, akan takbiratul ihram, memaling daripada takbiratul ihram, memaling kepada takbir yang lain daripadanya. Takbiratul ihram dipalingkan kepada takbir yang lain. Apa maksud? Dia mari last minute dah, imam dalam rakaat, dia pun Allahu Akbar. Takbir apa tu? Takbir nak rakaat. Itu takbir intiqalah. Pada ni. Dalam nak takbir 2 kali, takut imam iktidal. Ni kita bawa sapa, ni bawa sapa, imam tengah rakaat. Dia pun Allahu Akbar, kita pun turun rakaat. Allahu Akbar takbir ihram ke takbir intiqalah? Takbir intiqalah. Tak sah lah. Palingkan niat seumpama tu takbir tu ihram. Lepas tu kenapa sekali je? Mana takbir rakaat tak sempat. Takbir untuk rakaat tu sunat je, sunat hai'ah. Sekarang takbir tu ihram rukun. Takbir intiqalah sunat hai'ah. Takbir intiqalah, takbir berpindah rukun tu takbir tu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dia panggil sunat hai'ah. Kalau tinggalkan hukumnya makruh. Kita berpindah rukun tapi mulut tidak kata Allahu Akbar. Makruh tu. Sebab mazhab Hanbali wajib takbir intiqalah tu. Kita mazhab Syafi'i sunat takbir intiqalah. Mazhab Hanbali wajib. Tinggal dengan sengaja takbir intiqalah batal sembahyang. Kalau mazhab Hanbali kita dah sunat. Tapi kalau tinggal makruh. Sekarang ni kita takbir sekali. Tiba-tiba rakaat lalu dah. Tapi sekali bukan takbir rakaat, takbir ihram. Tak apalah. Jangan kita palingkan niat takbir kita tadi tu kepada takbir yang lain. Apa takbir lain? Takbir intiqalah. Satu laginya, mungkin dalam kitab ini dak cerita hak berkaitan dengan kita takbir tu. Bukan hanya jangan palingkan kepada takbir yang lain, dan jangan juga palingkan kepada kosak yang lain. Hak ni masalahnya macam contoh imam dia Allahu Akbar, dia takbir intiqalah, takbir ihram, takbir intiqalah hukumnya sunat perlahan, bukan gitu. Imam sunat kuat. Hukum asal takbiratul ihram sunat perlahan, dengar telinga sendiri. Takbir intiqalah sunat perlahan, dengar telinga sendiri. Walaupun masa baca Fatihah, surah, maghrib, isyak, subuh memanglah baca kuat. Tapi takbir ihram sunat perlahan. Takbir berpindah rukun sunat perlahan. Menjadi imam, takbir ihram sunat kuat. Takbir intiqalah sunat kuat. Jadi sunat kuat ketika takbir ihram ni kosaknya apa? Kosak nak suruh makmum dengar. Dia panggil palingkan daripada kosak zikir dalam sembahyang kepada perkara lain. Tak sah takbir waktu ihram tadi. Batal kerana kosak perkara lain. Maknanya kena kosak zikir lah. Apa kosak zikir? Kosak bahawa disunatkan perkuat. Tak, kita kosak supaya makmum dengar lah takbir ihram kita. Kita kosak di hati nak suruh makmum dengar lah takbir berpindah rukun kita. Kalau kosak gitu kok batal semayang. Sama juga dengan mubaligh.
Kenal mubaligh. Bukan mubaligh penceramah tu. Hak tu dia panggil mubaligh juga dah. Kan hak penceramah hak jabat atas tu kan. Tu ustaz mubaligh tu. Mubaligh dia ada jawatan dia lah. Dia panggil mubaligh. Bukan mubaligh ni macam Mekah tu lah. Kan? Tu imam kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu mubaligh dia panggil. Apa nak maksud? Yang menyampaikan suara takbiratul ihram, takbir perpindahan rukuk imam kepada makmum yang lain. Itu mubaligh, yang menyampaikan. Jadi kalau kata tugas dia jabat agama atau mubaligh, betul lah, yang menyampaikan ilmu agama. Mubaligh lah tu, yang menyampaikan ilmu agama. Hak mubaligh dalam sembahyang yang menyampaikan takbir imam yang perlahan kepada orang belakang yang tak dengar. Dia panggil mubaligh. Jadi mubaligh pun memperkuatkan takbir di dalam sembahyang. Kosaknya apa? Kosaknya zikir. Kosak sebab orang belakang dengar, maka batal sembahyang. Kalau kosak zikir sama, kosak memperdengarkan pun sama, campur dua tu, tak apa dah. Tak apa dah. Kosak zikir saja ataupun kosak zikir dan campur nu supaya didengari oleh makmum di belakang, tak apa. Jangan hanya semata-mata kosak zikir sahaja. Ataupun tak kosak apa-apa, dia panggil itlaq, batal juga. Itlaq. Ada itlaq. Dia Allahu Akbar. Dia asalnya takbiratul ihram tadi perlahan, takbir intiqalat perlahan. Dia pun Allahu Akbar. Kamu kosak apa? Tak, pakai buat je. Batal tak? Dia panggil itlaq, dia panggil. Dia kena kosak zikir, kena ada kosak zikir. Walaupun kosak zikir serta kosak memperdengarkan pun tak apa lagi. Kosak memperdengarkan sahaja, batal sembahyang. Tidak kosak apa-apa, batal sembahyang. Orang nak kira. Tak ada kira apalah, kita bukan tu imam pun. Lepas tu imam tu macam mana tu? Hak takbir, pastilah tu imam takbirnya kuat. Pasti tu imam takbirnya kuat. Lepas tu dia kosak apa? Kosak tu lah hati dia, bukan hak kita. Benda kita tak nampak. Kalau salah dia sekalipun, kita sah sembahyang sebab benda salah tak nampak. Salah tak nampak, kita tak batal sembahyang. Salah tak nampak. Mana salah tak nampak? Dia sembahyang, tak teringat wuduk dia batal dah. Dia berhadas kecil. Berhadas kecil nampak tak? Ke nampak? Dah. Jadi sembahyang kita macam mana? Sah. Dia kena ambil sembahyang, kena sembahyang semula. Tu imam tak ingat nak tukar kain plekat, orang kena kecil cucu contohnya. Tak teringat. Nampak tak najis tu? Tak nampak. Bukan najis aini. Nah, kalau nampak tak cicok kaki tu, tu aini tu wajibnya ufarakah serta-merta. Hak ni hak kena kecil di kain plekat. Tak ada aini, dia tak nampak. Tu imam kena semai semula lah. Dan kita, tu imam salah tak nampak. Kita tak kena-kena. Tapi satu je. Salah yang tak nampak, dengan kita pun akan tak sah sembahyang. Salah akidah. Tak nampak juga. Akidah masing-masing. Kalaulah tu imam tu berpegang dengan akidah yang kafir, tu imam sembahyang wajib diqadakkan, makmum pun sembahyang wajib diqadakkan. Walau tak nampak ni usuluddin. Ada ni usuluddin. Ada ni. Hak pegang awak kafir lah, berpegang berlaku secara semula jadi. Mana berlaku apa-apa semula jadi berlaku ni. Bukan datang daripada kudrah dan iradah Allah. Sejuk ekong ni semula jadi. Sejuk kipas semula jadi. Bukan datang daripada kudrah dan iradah Allah. Semula jadi. Itu kafir ijma' ulama'. Semayang imam tadi wajib diqadakkan, makmum pun wajib diqadakkan. Kalau berpegang sejuk ekong ni kerana Tuhan letak dah kekuatan di ekong tu. Tuhan letak dah kekuatan kesejukan di ekong. Kekuatan sejuk tu yang menyejukkan kita. Itu akidah yang dosa besar.
Atau semayang tidak wajib diqadakkan kembali. Tapi itu akidah yang sesat. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Tapi tak kena qadak semula sebab tak hukum kafir. Sebab walaupun aircon tu yang menyejukkan sendiri, tetapi dengan kekuatan sejuk yang Tuhan letak di aircon. Hak bicara di surah Iman tu lah, hak kuat tu. Allah letakkan kekuatan sejuk di aircon sampai masa bukan Allah yang menyejukkan, kekuatan sejuk tu lah yang menyejukkan. Tapi kekuatan sejuk tu mari mana? Allah yang bubuh situ. Tapi ini bukan akidah Ahlussunnah, akidah yang sesat, tapi tak hukum kafir. Tapi kalau kata aircon tu semata-mata, bukan kata ni berpegang. Kalau berpegang aircon tu semata-mata yang menyejukkan, tidak berkait pun dengan kudrah dan iradah Allah, itu kafir ijma' ulama. Imam dia tidak sah walaupun zahir dia orang Islam. Sembahyang wajib kena qada. Dia jadi imam, makmum pun wajib kena qada sembahyang. Atau macam mana waktu tu? Itu bukan urusan kita. Itu tanggungjawab besar kepada pihak yang beri, yang melantik seseorang menjadi imam. Tanggungjawab besar kepada yang melantik. Nak melantik imam ni bukan hanya tanya Fatihah kamu comel ke tak? Fatihah memang dia comel. Dia orang hafal Al-Quran contohnya. Bukan hanya macam mana hukum hakam semayang kamu, bab syarat macam mana, bab rukuk macam mana, syarat berjemaahnya macam mana, syarat Jumaatnya macam mana. Ni, bukan itu saja tu. Memanglah kena pastikan imam yang dilantik, imam yang faqih, imam yang mengetahui hukum fiqh. Bukan imam yang qari yang hanya pandai membaca saja. Hak tu atas yang bagi tauliah, apa panggil tauliah, ada pelantikan. Dia akan memastikan imam tu faqih, mengetahui hukum hakam fiqh. Hak paling besarnya imam yang ada akidah. Tu kena temuduga molek lah. Bukan hanya temuduga bacaan saja. Lepas tu kena buatlah pula secara berkala apa? Secara berkala, kena ada semua khusus. Khusus pemantapan akidah, bukan tidak berakidah, tetapi untuk memastikan kemah lagi, mantap lagi, kena buat khusus semua. Sebab dia menjadi imam, mengepelai sembahyang, tiang agama dalam masyarakat ummah Islam. Besar tanggungjawab. Kena betul-betul orang yang berkelayakan untuk mengikut tanggungjawab ni. Bukan hanya menjadi imam untuk untuk sehari hidup, bukan. Sudah bertugas sebagai imam, bolehlah ada kerja sehari hidup, bukan. Itu tanggungjawab yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirah. Yang menerima tanggungjawab besar, tanggungjawab mereka. Yang memberi tanggungjawab, yang melantik itu besar lagi tanggungjawab mereka ni. Kena pastikan molek. Kena pastikan molek. Kita hok duduk ikut belakang ni, kita dah tahu tu kan urusan kita. Tahu kan kita nak pergi panggil sahabat nak tanya sikit awak akidah macam mana. Mengamuk kawan tu. Ini bukan urusan kita, urusan pihak yang berkuasa lah. Kena kira tu. Ada ni. Walaupun salah akidah tu benda yang tak nampak, tapi bab akidah. Bab akidah. Ada ni. Ni contoh. Hak kisah ni, kisah hak Belanda tu, hak di Aceh tu kan. Hak dia belajar agama jadi syekh. Kena dia berpura-pura untuk memecah belahkan umat Islam di Aceh masa itu. Ni cerita masa penjajahan Belanda. Bila dia balik Belanda, kenal nama tu tak? Saya tak boleh sebut, tak sebut salah. Handronji pun. Apa? Macam senok perut tu lah, apa? Senok Handronji apa? Senok perut. Maknanya dia balik ke Belanda, dia pun mengakulah bahawa dia hanya berpura-pura. Jadi syekh dah tu masa tu. Jadi tu guru orang dah. Dia balik ke Belanda, dia pun royak, dia berpura-pura. Maknanya dia kafir di sisi Allah. Maknanya dia hanya zahir Islam, tapi kafir di sisi Allah. Bila dia mengaku seumpama tu, sesiapa yang sembahyang di belakang dia, wajib diqadakkan sembahyangnya. Sebab apa? Sebab dia berimankan dengan orang kafir di sisi Allah. Masa tu tak tahu, sebab dia zahir orang Islam, jadi syekh, tapi kafir di sisi Allah. Dia royak kemudian, dia beritahu kemudian. Dia kata dia hanya berpura-pura, ditugaskan oleh Belanda untuk masuk Islam, belajar agama, kemudian nak memecah belahkan umat Islam. Dia mengaku kemudian. Jadi maknanya dia bukan orang yang beriman. Cuma orang Islam pada zahir. Tapi dia bukan beriman. Kita tahu kemudian sebab dia mengaku seumpama tu,
orang yang semayang belakang dia tu kena qada balik semayang. Sebab apa? Berimamkan dengan orang kafir tidak sah. Nah, pada ni. Ini samalah. Berimamkan dengan orang yang kafir pegangan, walaupun kafir pegangan ni benda yang tersembunyi sekalipun, wajib diqadakkan semayang, termasuk hak makmum tadi. Dia kalau hak lain-lain tu kesalahan yang tak nyata, makmum tak ada kena mengena. Jadi imam ni kosaknya macam mana ketika Allahu Akbar tu, hak tu atas dia lah hatunya. Tambahan pula ini perkara yang khilaf ulama. Khilaf ulama. Tapi ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i ni. Tiap-tiap kali takbir ihram tak apalah, sekali je. Allahu Akbar. Dah niat zikir lah sekali, ada masalah tu. Ni takbir intiqalah ni berulang-ulang ni. Ni niat zikir semua ni. Niat zikir. Lelah tu iman. Jangan niat nak memberitahu kepada makmum. Niat zikir campur dengan niat nak suruh makmum dengar, tak apa lagi. Jangan niat memperdengarkan makmum semata-mata. Batal sembahyang. Lepas tu kena jaga niat ni pada tiap-tiap kali memperkuatkan. Tiap-tiap kali memperkuatkan takbir intiqalah. Sampai ketika Assalamualaikum. Kuat je kau tu. Kosaknya apa? Apa gitu benar. Kena tiap-tiap kali semua tu sunat perlahan belaka kan. Memberi salam pun sunat perlahan. Tapi imam sunat memperkuatkan. Kamu memperkuatkan kenapa? Kerana nak suara dengar. Batal sembahyang. Ini hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i ni. Tapi lelah pandangan ni. Lelah ni. Jadi satu pandangan Zakat Ansari, cukuplah niat zikir ketika takbiratul ihram. Takbir intiqalah tu tak apalah niat memberitahu pun. Itu pandangan Zakat Ansari, itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kalau pandangan mazhab Maliki, niat memberitahu belaka pun tak apa Itu mazhab Maliki. Jadi gitulah, tak sudah mikirlah tu. Tak sudah tanyalah tu imam tu dia niat apa. Tak sudah tanyalah. Terus kabut perut pula gitu jadinya. Tak payahlah. Jadi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Zakat Ansari pada masa takbir ihram, Allahu Akbar, niat zikirlah. Sebab kita disunatkan memperkuatkan takbiratul ihram supaya makmum dengar. Lepas dah tu takbir intiqalah tu tak apalah, niat memberitahu pun tak apa dah, niat memperdengar pun tak apa dah. Hak mula-mula je. Itu pandangan Zakat Ansari. Itu pandangan dhaif sebenarnya. Kalau pandangan mazhab Maliki, ketika takbir ihram pun niat nak memberitahu pun tak apa senang sikit gitu. Ada ni. Kadang-kadang tu imam pun tak tahu ni. Kuat-kuat dia tu kena niat zikir tu. Jangan niat nak suruh makmum tahu di belakang. Memanglah niat nak suruh makmum dengar. Jangan niat tu saja. Lelah pula jadinya. Yelah, saya pun kadang-kadang kalau dok kena tajuk, saya dok cerita kau. Berat-berat saya dok cerita kau. Cerita tu kadang-kadang walaupun itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i tu, kena niat zikir pada tiap-tiap kali imam memperkuatkan. Ketika takbiratul ihram, ketika takbir intiqalah, ketika memberi salam. Jadi agak payahlah situnya. Sebab kalau itlaq tak niat apa-apa pun tak boleh dah. Tak boleh lagi tak niat apa-apa ni. Kena niat zikir. Payah tu memang payah lah. Lepas tu kadang-kadang yalah, perkara pekoh ni walaupun itu pandangan muktamad, tapi nak cerita tu tengok keadaan. Tengok kita orang duk ngaji tak apalah. Sebab tu orang dulu orang petikal lah, ustaz apa duk cerita pandangan-pandangan mazhab lain. Kau duk cerita lelah kita. Tak lepas kita kau duk cerita pandangan mazhab lain. Ada orang dia tak setuju. Kau duk cerita ustaz lama kena atas tekak dia. Ustaz ada tak masalah lain? Oh, kena atas tekak dia. Tanya masalah yang dia gedok. Dah kena atas tekak dia, marah. Jangan cerita. Cerita pun masalah lain. Bila kena atas tekak dia, pak salah tu. Macam masalah yang dia gedok. Tanya pula kata. Bukan awak mudah-mudah pekoh ni untuk kesesuaian kita orang ngaji kemudian-kemudian. Begitulah.
Mana ilmu kita kodo-kodo. Memanglah kita mengaku tak ambil mana tak tahulah. Kita mengaku kita bermazhab Syafi'i. Ambil mana? Ada keluar kad apa ni? Kad akuan bermazhab Syafi'i. Mengaku seorang je kitanya. Hakikatnya kita al-awam la mazhab lahum. Orang awam tak ada mazhab baginya. Berbetulan dengan mana-mana pandangan imam-imam mazhab, sahlah semayang puasa dia. Gitu je. Dan jangan dalam bab akidah. Bab akidah tu usuluddin. Atau kena mati molek. Al-awam la mazhab lahum. Ni biasa diulang oleh almarhum tua saya. Almarhum Baba Najmuddin. Dia biasa ulang. Al-awam la mazhab lahum dalam kitab Tuhfah bagi Ibn Hajar. Orang awam tak ada mazhab tetap. Berbetulan dengan mana-mana pandangan, sahlah semayang, sahlah puasa. Tambahan pula kita bermazhab Syafi'i ini agak halus. Bab-bab semayang, bab-bab taharah. Bab taharah kita tu. Bab suci, bab najis. Bab suci, bab najis itu. Mazhab lain tidak najis, mazhab Syafi'i najis. Kemudian mazhab Syafi'i najis pula, kaifiah menyucikan najis berlalu. Mazhab lain ni dia mudah je menyucikan najis. Mazhab Maliki mudah je menyucikan najis. Hilang je air najis, hilang dengan apa sekalipun, suci lah. Hilang dengan guna air teh ke, guna air Milo ke, janji hilang je najis. Oh, dia boleh berlaku. Kita tak boleh, kita kena air mutlak. Dia bukan kata air mustamah, air teh, air Milo pun boleh menyucikan najis. Kemudian barang ni najis ke tak pun khilaf ulama. Contoh ni. Tahi, air kencing daripada binatang yang daging boleh makan. Mazhab Hanbali Maliki tak najis. Ada tahi ayam tak najis, tahi itik tak najis, tahi lembu tak najis, tahi kambing tak najis. Tak najis ni bukan kata boleh makan ni. Boleh makan je, tak itik je boleh makan ni. Tak itik boleh makan lah. Bukan tak itik tu, tak itik kuih tu. Jangan salah faham pula. Oh, mazhab Hanbali Maliki tak ayam boleh makan. Bukan, tak najis. Tak najis tak semestinya boleh makan. Tapi najis ke tak? Tak. Kita mazhab Syafi'i najis. Lepas tu kadang-kadang kan kita tengok tempat-tempat surau masjid gitulah. Kadang-kadang dia dalam tu vacuum sangat. Vacuum dalam tu. Tapi di halaman ni, kalau ada tahi ayam, hilang gitu je. Hilang ke mana? Hilang. Mu erek, aku erek, mu erek, aku erek. Mu tengok saja, aku tengok saja, mu tengok saja, aku tengok saja. Dah. Tahi ayam tu, habis gitu je. Lepas tu macam mana kitanya? Allah lah. Tak apalah. Pandangan mazhab Hanbali, pandangan mazhab Maliki, pandangan Imam Istakhri, imam dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Ar-Ruyani, imam dalam mazhab Syafi'i kita, sama juga, tak najis. Tidak semayang kita sabuk perut lah, duk mikir. Tak ayam tadi ni nak atas kapek dah tu. Dah ke mana lagi pergi? Kalau kaki orang pijak, kaki bawa ke mana? Masuk dalam kapek lah. Kapek bila basuh? Kapek bila basuh? Tak kata ke mana? Sama juga kita pergi rumah orang. Kita pergi rumah orang tengok, Allah lah. Ia bela ayam. Tak ayam kata-kata. Nampak anak dia turun naik. Kaki tak kat selipar. Kita nak tepang semayang macam mana? Tak duk fikirlah. Yelah dia bela ayam. Tak ayamnya kata-kata. Yang anak dia tu turun naik kan? Mana ada learning, ada tong ni? Tong ada tempurung sebagai nyedok tu tak ada dah learning. Kan dulu kan? Mana boleh naik rumah tak basuh kaki je. Kena miak lah. Kan zaman dulu kan dia ada ni. Tempayang. Benar dia ada nyebok dengan tempurung tu. Ada. Gayung. Naik atas rumah, kaki tak basuh, miak ah. Ni mana ada dah bodoh tu naik. Lepas tu tak ayam banyak tanah. Kita nak tepang semayang rumah dia ni. Tak ada air lah. Saya duduk fikir-fikir lah. Mana keluasan lah.
Nak ceritanya mazhab Syafi'i kita banyak benda yang najis. Cara menyucikan mazhab Syafi'i pula dia agak tertib, mana agak tertib. Jadi kalau kita belajar tu kemudian terkadang kita ni bab-bab najis ni kurang. Tak pandai, tak kenal najis kadang-kadang. Tak kenal najis. Ni contohlah. Setengah perempuan, anak dia jeluak, dia ingat ke tak najis? Anak jeluak. Najis itu. Dia kata susu hok keluar tu dak basi-basi pun lagi. Mana susu tu dak busuk lah maknanya. Mana susu hok diisak saat ni hok dia keluar saat ni tu sama saja najis. Sebab dia sudah masuk kepada maidah. Bila masuk pada maidah, ni maidah lepuk besar ni keluar najis lalu dah, walaupun rupa air sekalipun. Jeluak keluar air, najis. Kalau mari daripada maidah. Dah budak ni memanglah dia susu jatuh perut dah. Pada jatuh perut. Orang tua kata mu ni makan jatuh perut lagi tidur dah. Bila jatuh perutnya? Jatuh perut lalu dah kita makan. Kan dia kita makan lekat tekau. Dah orang tua kata kita tu kan. Makan tak ada jatuh perut kita tidur dah. Dah jatuh perut tu mana? Maknanya dia lain tapi mana ceritanya? Makan tak ada perut lagi kita tidur dah. Dah ada perut atas mana? Memang ada perut lah. Jadi sekarang ni susu hak budak tu isak memanglah sedawa dah. Sedawa dah. Tapi kalau orang tak pandai dukung, dia pergi tekan dada, keluar semula najis. Setengah perempuan tak tahu. Dia kata tak basi pun tak najis. Dia pun ambil tisu dia lak. Najis ha? Lepas tu macam mana nanti kaki basah pijak tempat tu? Tak. Hak tu hak benda-benda khilaf ulama. Gitu jelah benda khilaf ulama. Setengah pandangan selagi muntah tu tak berubah tak najis. Kalau berubah boleh najis. Kalau muntah hak berubah hak busuk tu baru najis. Nak cerita hak benda-benda fiqh ni. Benda-benda hak mazhab Syafi'inya macam mana. Kalau kita tu kemudian memang terkadang tak jadi tepat dengan mazhab Syafi'i. Yang kita kata kita bermazhab Syafi'i tu ambil mana pun tak tahulah. Mana kita kata kita bermazhab Syafi'i ni kira-kira kepada rasmi di negara kita gitu yalah. Kita mengaku bermazhab Syafi'i kira mazhab rasmi di negara kita gitu je. Tapi sebenarnya kita ilmu fiqh mazhab Syafi'i macam mana tahu sikit-sikit. Mana kita ni macam tak ada mazhab yang sebenarnya. Tapi kita belajar semua lah. Kita buat comel semua. Tapi yang nombor satunya, pegangan. Kotoran, hak tak ada khilafnya, kotoran batin. Riak, dah sebesar ijma' ulama. Tak ada khilaf. Ada tak mazhab lain kata riak makruh? Tak ada. Takabur, ijma' ulama dah sebesar. Itu kotoran yang tidak ada khilaf ulama. Hasad, dah sebesar ijma' ulama. Hak kotoran zahir ni, begitulah. Nabi SAW sembahyang dekat Kaabah, orang kafir letak macam-macam di belakang tubuh Nabi tak berhenti semayang. Itu mazhab Maliki kata najis tidak membatalkan semayang, hanya sunat bersih daripada najis. Itu mazhab Maliki. Ni hak biasa saya sebut ni mazhab Maliki ni. Sebab apa? Terkadang kita jaga orang uzur. Orang uzur ni dia kecil dalam paper. Dia berok dalam paper. Mana dia qada hajah dalam paper. Bayangkanlah nak istinjak ni bukannya mudah. Istinjak biasa tu mudah. Istinjak kalau qada hajah dalam paper, makna najis tu depan belakang dah kena, najis pula kering dah. Nak pakai mazhab Syafi'i, nak basuh kena guna air betul benar tu. Kena guna air betul benar untuk menghilangkan air najis dan sifat najis. Bukan mudah pula. Nak gonyoh-gonyoh tu, nak hilang air najis dan sifat najis bukannya mudah. Sebab apa? Gonyoh tu dia gerak juga kulitnya. Ada kulit gerak. Kulit kecut tu lah, gerak lah. Lepas tu kita nak menghilangkan air najis, sifat najis yang sudah kering di kulit tu. Dia kira ni tu. Kulit tu dah gerak. Tak ada isi pula. Kalau gonyoh berat-berat, sakit pula dia punya tulang di ke apa ke. Nak kira ni tu. Ni kita nak semayang ni.
Ha, sekarang ni bukan kata tuang dia buat sendiri dah. Kita yang tolong buat. Nak kira macam mana tu? Terkadang molek dah, habis molek dah. Pergi tempat duduk tu pakai paper. Ada pula kuning sikit. Betul nak mayang warna ni. Takkan nak masuk bilik air pula. Nak pergi mari tu sama-sama sakit lah. Kalau pergi mari gitu. Orang sakit pun sakit. Kita segar pun sakit. Betul macam mana tu? Ada tarik sikit lah. Tak apalah, pakai mazhab Maliki lah. Sos mayang. Dah. Yalah, mayang lah. Gitu je. Kena tahu juga pandangan tu. Kalau tidak kok, akak pula pergi bilik air. Lepas tu, siang lah. Maknanya apa? Orang sakit tu pun siang, kita cara pun berat jadinya. Dia kena tahu jugalah pandangan-pandangan tu bukan awak mudah. Bukan awak mudah. Dan kadang kita orang darurah. Kita tersepit. Kita berhajah. Ni. Sebab kadang-kadang kita khidmat seumpama ni bukan sehari dua. Bertahun kadang-kadang. Jadi kita cari pandangan-pandangan. Mana kalau tak ada arah jugalah. Dah nak buat apa semua tu kena orang lelaki. Orang lelaki pula balik kerja lambat pula misalnya. Ada orang perempuan je nak warna ni. Jamak dah. Mayan orang asar lah jamak takhir dah. Tiba-tiba waktu asar nak habis dah. Tak siapa-siapa. Tak balik lagi orang lelaki nak buat kerja ni. Nak kira warna ni kita perempuan je nak warna ni. Tak apalah. Tukar paper kodoh-kodoh. Biarlah najis dalam tu masa lagi tidak disucikan. Ambil uduk je. Lepas tu semayang lah. Lepas tu najis macam mana tu? Mazhab Maliki. Membersih suci dan najis bukan syarat sah semayang, sunat jua. Bukan tersengaja buat gitu. Kita kok ke mana pun nak kena mandi juga dia. Nak kena bersih juga. Sekali dua kali sehari pun. Tapi sekarang ni tak ada orang yang boleh buat. Orang yang boleh buat orang lelaki lah biasanya. Puan tak orang nak buat kerja gitu. Tunggu pukul 6 lebih dah. Siapa nyedok lagi nak orang kita ni. Dia kadang-kadang orang hok terlantar ni, hok tadi tinggal kulit, tinggal tulang. Buat kerja lebih kurang dia sakit. Kalau kena hok makan sedap pula, daging banyak, kita pula nak akak. Kalau hok daging banyak tu mudah buat kerja sebab dia tak sakit. Tapi kita pula yang jadi beratnya nak akak hok daging banyak. Dah makan selera, makan. Ketuanya gemuk, tapi semua orang buat belaka. Mana kena ceritalah, cerita pandangan-pandangan. Betul saya biasa cerita hak tu. Tapi kalau bab akidah mati molek. Kalau bab hati bersih daripada sifat-sifat kecelaan, tu wajib ijma' ulama. Hak zahir, kesucian zahir ni kita pakai pandangan mazhab Syafi'i, tapi kena tahu juga pandangan-pandangan yang lain yang terkadang kita buat tidak berapa menepati dengan mazhab Syafi'i. Hak lepas-lepas dah. Tak apalah. Hak akan datang kita comel lah ikut mazhab Syafi'i, kita belajar dah. Tapi dalam keadaan tertentu kita mungkin akan tersepit. Ada darurah, ada hajah, ada kerana macam tadi tu, kita bolehlah pakai pandangan hak ringan sedikit. Itu ngaji pekoh gitulah. Dan saya mengaji dengan almarhum tu saya pun begitu. Dia tak mati, tak ketat. Jadi saya mengaji kemudian pun betul sungguh. Kalau kita mati ketat dalam bab pekoh ni dengan masyarakat awam, berat nak lepas. Tapi kena mati akidah. Akidah kena mati molek. Bab kesucian hati daripada sifat kecelaan, waktu kena mati molek. Waktu tak ada khilaf tu. Jadi sama macam tadi lah. Takbir kuat. Takbir intiqalat kuat. Niatnya apa? Palingkan kepada untuk memberitahu semata-mata. Untuk memperdengarkan semata-mata. Batal semayang. Atas pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita lah. Tapi itu tak apalah waktunya. Waktu pandangan Syekh Zakir Ansari, niat zikir pada takbir atau ihram mula-mula. Tapi intiqalat tu tak apalah. Kalau mazhab Maliki pula memang tak apa. Daripada takbir atau ihram pun niat nak memberitahu dah, nak memperdengarkan orang dah pun tak apa dah. Ada ni. Sebab kalau tanya dalam bab ni kadang-kadang payah nak lulus sikit lah. Tambahan pula sekarang kalau imam tu tidak faqih, kurang kefakihan ilmu pekohnya kurang, sama telah lah. Maka kita tak payahlah nak korek-korek hak perkara-perkara hak khilafiyah. Mana kita hak
Dan keadaan kita ambil kodo-kodo. Kodo-kodo. Habis. Jadi selesai berkaitan dengan 21 syarat untuk untuk sah takbiratul ihram. Cuma saya ingat tadi nak ulang balik syarat yang ke-20 tu. Hak berkaitan takhirkan takbiratul ihram daripada takbiratul imam tu, hak berkaitan dengan makmum. Tapi jadi masuk syarat 21 tu dah ulang balik syarat ke-20 tu. Apalah minggu depan kita ulang balik ke syarat 20 tu. Jadi kita masuk dah kepada dan wajib dimuqaranahkan. Ya, artinya disertakan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Itu syarat dia juga tu. Ha? Oh tu syarat 21. Hak tak ni baca syarat 20. Oh ingat ke? Habis dah. Oh, jadi saat ni tu 20 baru. Dan wajib di muqaranah ni 21. Tak habis lagi lah syarat. Tak habis lagi syarat. Itu syarat yang ke-21. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Hak Jawi muka surat 29. Dia masuk bahagian yang kedua. 10 sifat hati yang terpuji. Yang kita panggil sifat mahmudah. Apa dia mahmudah? Yang dipuji pada syarak. Yang terdahulu bahagian pertama 10 sifat yang keji. Kita panggil yang mazmumah, yang zamimah. Sifat yang zamim, sifat yang keji. Mazmumah yang dikeji oleh syarak. Itu selesai dah bicara 10 sifat mazmumah. Nak masuk pula kepada 10 sifat yang terpuji, sifat mahmudah. Pertama, taubah. Taubatun. Taubah ni bahasa Arab lah, bukan bahasa Melayu. Taba yatubu taubatan. Itu asal dia. Dia taba ni taba yatubu taubatan. Dia tak ada datangkan di sini. Ringkas sangat ni taubah ni. Dia taubah asal makna bahasa Arab ar-ruju' kembali. Itu asal dia. Kalau bahasa Arab sebut taubah makna kembali. Adapun kita ni bukan nak bicara bahasa Arab. Kita nak mengaji hukum syarak. Jadi taubah kalau ikut bahasa Arab kembali. Macam ginilah as-salah. Bahasa Arabnya doa. Saum puasa tu. Bahasa Arabnya menahan diri. Itu saum. Tapi dari segi hukum syarak, sembahyangnya apa? Bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dia. Puasanya apa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat dia. Dia gitu. Dia ada makna dari segi hukum syarak kita. Jadi taubah asal makna bahasa Arab ar-ruju'. Kemudian taubah dari segi istilah syaraknya ar-ruju' minal bu'di anillah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Mana apa ni? Kembali daripada jauh daripada Allah kerana mengerjakan maksiat kepada menghampirkan diri pada Allah dengan mengerjakan ketaatan. Itu taubah. Kembali daripada dulunya kita buat Tuhan larang. Sekarang kita nak kembali buat ibadah, mengabdikan diri akan Allah. Itu makna taubah dari segi istilah syarak. Cuma sini ni dia hanya sebut rekas sangat bab taubah ni. Taubah dari segala dosa, kembali mengikuti ajaran Allah. Rukunnya 3. Gitu je.
Oh, 2 muka surat je taubah. Pendek sangat ni. 2 muka surat je, 30 dengan 31. Surat 32 sudah masuk kepada khauf. Khauf kita bicara takut tadi tu. Takut, kemudian nak himpun dengan rajak harap dia. Itu yang kedua. Jadi taubah ni pendek. Dia taubah ni wajib ijma' ulama'. Kemudian wajib bersegera. Wajib ijma' ulama' taubah dan wajib bersegera. Sebagaimana perintah Al-Quran tu lah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubahlah kamu kepada Allah akan sebagai taubah yang sebenar-benar. Itu jelas perintah Al-Quran. Perintah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan taubah ni, maka taubah wajib ijma' ulama. Kemudian bicara bab taubah ni, kita nak taubah daripada dosa. Kita nak kembali mengikuti ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu taubah. Dia taubah ni taubah daripada segala dosa. Kembali mengikuti ajaran Allah. Itu taubah. Kita nak taubah dari segala dosa ni, pokok pangkalnya ilmu. Sebab nak kena dosa ilmu. Mana dosa akidah? Kena taubah. Mana dosa hak zahir? Kena bertaubah. Mana dosa hak batin? Riya, ujud, takabur. Ilmu nak kena dosa. Kalau setakat kita ingat dosa kerana dahulu kita tak semayang, sekarang kita semayang, kemudian kita semayang sekarang ni mengikuti ajaran Allah. Sembahyang mengikuti ajaran Allah ni sembahyang sebagaimana hak diajar oleh Nabi SAW. Dah kita belajar dah hukum akal sembahyang? Dah, masih lagi belum dinamakan bertaubah. Kemudian bukan hanya tinggal sembahyang je dosa besar, akidah salah lagi besar daripada dosa tinggal sembahyang. Bukan hanya tinggal sembahyang saja dosa besar, kita tinggal belajar fardu ain pun dosa besar. Sebab tu kata nak taubah, pokok pangkal balik kepada ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, hak saya baca hak malam tadi di Masjid Putih itu, Minhajul Abidin, taubah ni duduk di peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama dalam kitab Minhaj, ilmu. Daripada ilmu lah baru berpindah kepada taubah. Tanpa ilmu tak ada taubah. Mala yutlabal ain falaisa bitaib. Orang yang tidak belajar ilmu dia tidak ada taubah. Mari sejid dah belajar dah ilmu akidah, belajar dah ilmu fiqh fardu ain, belajar dah ilmu tasawuf fardu ain, dah tak panggil taubah. Nak panggil apa? Nak panggil tua-tua dah, tak ada arah dah, nak pergi main lain-lain, orang suruh pergi masjid dah. Gitu orang kali marah dia orang tua. Belajar. Mari masjid belajar. Tapi masjid alhamdulillah lah, bila kita main masjid ada kuliah. Gitu je lah. Kadang-kadang orang main masjid ni bukan nak belajar, tapi kebetulan ada kuliah, dia pun mengikuti, alhamdulillah nah. Walaupun mungkin mula-mula orang yang tak biasa belajar, dia belajar mula-mula tu boleh katakan satu benda pun dia tak dapat. Sungguh ini cerita-cerita orang yang belajar lah. Sebelum dia belajar sungguh-sungguh tu, mula-mula tu dah tak pernah belajar. Dia belajar ilmu orang putih sama-sama. Main masjid ni pula mengaji kitab Jawi lama. Hak ustaz mengajar pula tu jenis strik gitu je. Akhirnya dia kata satu perkara pun dia tak erti, tak boleh nak turut. Badak ni. Tapi lama barulah. Makna kalau dok sabar mula-mula tu tak ada bahagian, pakai lari dia tu. Lepas tu biasanya orang mengajar dia pun lari balik, isyak dia mari pula. Sebab apa? Dia telah duduk dah, tak erti. Alah tak erti.
Lepas tu dia lagi balik kan. Walahal, semua orang sama je. Mula-mula belajar ni, takkanlah reti selalu. Siapa-siapa pun sama lah. Tunggu lah dulu. Sebab kita kosong. Orang mengajar ni pula ada peseng masing-masing. Kalau peseng hak mudah-mudah lah. Kalau peseng hak straight, begitulah. Kita kena tahu keadaan lah. Ada orang dia kata lama juga baru boleh turut, tapi dia sabar. Cuma yang pentingnya masjid tu pula kena pastikan ilmu fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf tu lengkap. Sebab hak mari tu dia kosong. Dia tak tahu nak ambil ilmu mana, tak tahu pun. Asal ke ada ilmu apa pun. Masjid tu kena atur molek. Ustaz tanggungjawab. Sebab masjid lah tempat orang yang nak bertaubat akan tuju. Gitulah biasanya. Orang nak bertaubat tempat tujunya masjid. Jadi nak bertaubat pokok pangkal kembali pada ilmu. Maka ilmunya di mana? Di masjid ya. Lepas tu masjidnya kena pastikan ilmu fardhu ain tauhid ada kemah, ilmu fardhu ain fiqh ada, ilmu fardhu ain tasawuf ada. Tu. Sebab hak mari ni dia tak tahu. Dia panggil tak tahu arah tuju lagi dia ni. Sakat mari nak berjemaah gitu je. Nak berubah dah ni, nak berubah dah ni. Daripada dulu jauh daripada agama, sekarang nak kembali pada agama. Tapi nak kembali pada agama taubah ni lah, balik kepada ilmu. Tanpa ilmu tak panggil taubah. Terutama sekali ilmu akidah. Hak tu hak nombor satu. Barulah pergi pada ilmu fiqh fardhu ain, ilmu tasawuf fardhu ain. Kita nak bertaubah ni, dia bukan hanya kita meninggalkan satu-satu dosa saja. Kita kena meninggalkan semua dosa yang selevel dia panggil, yang satu darajah. Dia panggil satu darajah. Dosa berzina, dosa minum arak, dosa mengumpat, dosa memfitnah, dosa tuduh orang zina. Dia kira letak tu sama level tu. Dosa riak, dosa takabur, dosa hasad, dosa besar lah kita sama level tu. Dia kena tinggal belaka tu baru kita ubah yang sebenar. Ada ni. Bukan hanya tinggal daripada contoh, tinggal daripada makan riba contohnya, tapi rasuah masih lagi makan. Tinggal daripada makan rasuah, riba masih lagi terbabit. Pada ni kerja-kerja terdahulu banyak terbabit dengan riba. Sekarang taubah dah, tinggal riba, tapi masih lagi terbabit dengan cara dulu dibalik terbabit dengan rasuah dalam pekerjaan. Tambah dah rasuah, dosa besar tu. Neraka rasuah kalau tidak diampuni oleh Allah. Dia pun tinggal rasuah. Tapi dengan riba masih lagi terbabit, tak panggil taubah. Sebab dia panggil dosa-dosa yang seumpama tu. Waktu dalam kitab Minhajul Abidin. Maknanya nak kita taubah ni, segala larangan Allah tinggal belaka, termasuk larangan batin, riak, ujub, takabur. Hak tu kata kena balik pada ilmu. Baru panggil taubah yang sebenar. Ada ni. Makna kalau zahir ni bukan hanya bersembahyang perintah Allah, bukan hanya berpuasa perintah Allah, syukur pun perintah Allah, sabar pun perintah Allah, ikhlas pun perintah Allah. Kena seiring lah. Sembahyang perintah Al-Quran kita tunaikan, puasa perintah Al-Quran kita tunaikan, syukur, sabar, ikhlas perintah Al-Quran kita tunaikan. Tu panggil taubah. Bukan boleh ambil sekerat-sekerat, bukan. Lepas tu kata nak bertaubah, balik pada ilmu akidah, balik pada ilmu fiqh, balik pada ilmu tasawuf. Cuma dalam kitab Minhaj, hak dosa-dosa tadi ni satu, dia panggil satu darajah, satu peringkat. Hak tinggi laginya dosa bid'ah i'tiqad Mu'tazilah. Hak tinggi laginya dosa i'tiqad yang kufur, barulah di level lain. Sekarang hak dosa tinggal semaya, ni dosa satu level. Naik atas laginya dosa bid'ah i'tiqadiyah, pegangan yang tak ada masa Nabi. Pegangan Mu'tazilah tu lah contoh kita melepasnya. Perkara jahat bukan qada Allah. Tu akidah Mu'tazilah tu, bid'ah akidah kita. Tu dosa level lain. Dosa berpegang perkara jahat bukan qada Allah lebih besar daripada dosa tinggal semayang lagi.
Lebih besar daripada dosa berjudi minarak lagi. Itu dosa level lain. Dia panggil dosa bid'ah i'tiqadiyah. Tinggi laginya dosa i'tiqad yang kufur. Hak tu paling tinggi. Ada ni. Jadi hak level dia panggil level dosa furung agama dia panggil. Level dosa furung agama, cabang agama ni, hak bawah ni. Kena sesat ni. Tapi hak i'tiqad tu nombor satu lah, kembali pada ilmu. Hak tu nombor satu hak tu. Kalau hak bawah ni semayang dok tinggal, puasa dok tinggal, i'tiqad dok perbetulkan, tak ada nilai tu. Tu tak ada nilai tu. Lepas tu di dalam bab pegangan ni, kalau kita tidak boleh menuruti, tidak boleh memahami secara pengajian umum ramai, kita kena khaskan untuk diri kita. Cari guru khaskan untuk diri kita secara secara bermuzakarah. Dia kadang-kadang satu-satu perkara ni kita hanya mendengar sehala dia panggil. Kadang-kadang kita tak boleh nak menuruti. Kita boleh turut, boleh faham kalau dua hala. Cerita kita boleh usul lalu dah. Cerita kita boleh tanya lalu dah. Barulah kadang-kadang orang lebih mudah seumpama tu. Kalau hanya sehala, kadang-kadang ada orang boleh turut, ada orang tak boleh turut. Kalau kita tak boleh nak turut, dalam bab pegangan kita kena usahakan dengan cara mana sekalipun, dengan jalan yang kita boleh turut. Seumpama tak ada, seumpama dua hala. Satu mana kita nak tanya, nak usul baru pindah. Kalau mengajar sehala ni satu perkara, kita faham budak lagi, masuk perkara yang kedua, lagi payah kita nak turut, masuk perkara ketiga. Dah sebab apa? Sebab kita mengaji kuliah umum hanya sehala sahaja. Tapi kalau kita tak boleh turut dalam bab pegangan hak kuliah sehala, kok mana pun kena pisau untuk diri kita. Itu usuluddin. Itu tapak agama. Tak ada tu, tak ada Mana apa? Dia nak kena molek atas dahulu, peringkat-peringkat. Tapi yang bicara dalam kitab Minhaj panjang, dosa furung agama lah. Dosa i'tiqad tidak cerita panjang, sebab tu tetap dah di beres dak tu. Bicara panjang dosa cabang agama. Dosa dengan Allah, makan riba, makan rasuah. Dosa dengan Allah kerana tinggal kefarduan, tinggal semayang, tinggal puasa. Itu furung agama, cabang agama belakang tu. Dosa dengan Allah berkait dengan kesalahan dengan anak Adam, kita mengumpat, kita ambil harta orang. Ni. Itu dia. 3 bahagian dosa ni, ini semua dosa bahagian furung agama. Bahagian cabang dengan hak bawah ni, asal. Hak cabang-cabang agama. Makna taubahnya, hak bawah ni kena beres belakang ni. Bukan kita boleh pilih-pilih. Saya biarlah tinggal rasuah sudahlah, riba terbabit dengan perbankan riba ke, biarlah hak riba tu, rasuah saya dah ambil dah, tak boleh, dia kena tinggal belaka. Hak panggil apa? Hak selever. Ada ni. Maknanya bukan kata hak dalam kitab tu disebut pula orang, contoh orang yang berzina, bukan hanya tinggal zina, tuduh zina pun dia tinggal juga. Sebab apa? Sebab selever tu. Berzina 100 watang. Tuduh zina 80 watang. Mana ni? Orang berzina 100 watang. Qazaf. Tuduh zina 80 watang. Tinggal zina, tinggal tuduh zina. Dia panggil apa? Selever belaka tu. Tuduh zina macam mana? Tu anak haram tu. Anak zina tu. Anak tak ada pak. Maknanya, kita tuduh ibu dia berzina. Mana 4 saksi? Tak ada lah. Tapi dia balik kerja jauh-jauh, mengandung, tu lelaki tak ada, berzina. Mana 4 saksi? Pasti tak ada. 80 sebab. Tak ada hukum atas dunia sekarang ni, hukum hudud sebab 80 sebab. Tak apalah, tak kena atas dunia. Kena di muka nakir pula. Sebab di muka nakir kok, tukak dia besar mana? Tukak muka nakir ni, tukak dia bukit boleh pecah. Sebab 80 watang atas dunia ni sebab watang biasa je, bila je. Faham tak ni? Tak kenalah atas dunia ada bahan di muka nakir. Kita bukan tukar muka nakir kan? Siapa ke kalau katok bukit pecah. Ni dengar ada budak gini, muka nakir sekali katok, lepas tu dia cokeh. Tak hak tu dululah duk cerita. Muka nakir ni dia katok,
Lepas tu dia pun cokeh pula. Dia kata, kena dia bukan lelaki lah. 80 sebab. Jangan. Lepas tu, dia tu memang tak ada untuk lelaki. Senyap sudah lah. Bukan, ni saya biasa peringat ni. Masyarakat kita kurang menyedari tuduh zina tu dosa besar dengan anak Adam, kemudian kena sebab 80 orang. Kita kurang menyedari. Ada ni. Dah dia tak ada tu lelaki. Takkanlah Siti Maryam pula. Tak kira lah. Kemungkinan dia ditipu, kemudian dia dirogoh ke. Mungkin ada sebarang kemungkinan. Lepas tu tak boleh nak tuduh. Tuduh dia berzina ataupun tu anak zina. Jangan. Ada ni. Lepas tu hati kena ngaji mak biar kenal dosa pahala molek. Tapi nak cerita sini, hak dosa tu tinggal belaka tu. Dosa berzina tinggal, tuduh zina tinggal, dosa makan rasuah tinggal, dosa makan riba tinggal, hak dosa furung agama. Dosa naik selapis lagi, dosa bid'ah pegangan. Itu paling tinggi. Lepas tu dosa kufur pegangan. Itu dah cerita waktu ni. Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu, boleh timbul berkaitan dengan taubah daripada segala dosa, kembali mengikuti ajaran Allah. Mengikuti ajaran Allah pun kembali kepada ilmu. Rukunnya 3. Rukun taubah ada 3. 3 rukun taubah je. Rukun taubah yang keempat tidak didatangkan dalam kitab ni. Jadi saya mungkin yang ambil dalam kitab penuh bagi hatilah. Kita panjang sikit bicara tajuk berkaitan dengan taubah. Tambahan pula nanti kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah lagi akan diperingatkan berkaitan dengan taubah. Akan diperingatkan berkaitan dengan taubah. Dan kita insya-Allah lah kuliah kita bulan Ramadan berjalan macam biasa tau. Yalah bulan Ramadan kita belajar sekali seperti belajar 70 kali di bulan yang lain. 70 digandakan bulan Ramadan. 70 kali kuliah duha. Setahun tak boleh 70 kali. Setahun dia 50 minggu je. Bukan gitu. Setahun dia 50 minggu. Kita belajar kuliah duha sekali bulan Ramadan. Seperti kuliah duha 70 kali. 70 duha di bulan yang lain. Bulan Ramadan lah bulan yang kita perbanyakkan wa amal. Amal besarnya kita belajar ilmu fardu ain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.